Menarik hari ini, Razali sifatkan MP Bukit Gantang biadab dan angkuh. Tambahan nilai e-dompet RM100 boleh ditebus 4 Disember ini. Muhammad Sabu serah kepada perwakilan untuk tentukan jawatan beliau. Rara tegas pertahan DAP bukan parti resis dan anti-Islam. Mahkamah tidak beri Muhyiddin pasport secara kekal. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akila dalam Netstep News edisi tengah hari Rabu 29 November 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fassal disifatkan biadab dan angkuh susulan tindakannya secara terbuka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata Razali Idris. Ketua Penerangan Bersatu itu juga mahu Syed Hussein melepaskan kedudukannya sebagai wakil rakyat dan mengembalikan semula mandat kepada rakyat. Semalam, gesaan sama turut dibuat Bersatu Bukit Gantang susulan tindakannya menyokong kerajaan. Bercakap dengan media, Syed Hussein bagaimanapun menegaskan sokongannya kepada Datuk Seri Anwar kerana kecewa Perikatan Nasional tidak berunding bagi mendapat peruntukan Wakil Rakyat Pembangkang. Wakil Rakyat Penggal kedua itu juga berkata, beliau tidak diugut atau diberi tekanan mana-mana pihak dalam membuat keputusan yang diumumkan secara terbuka pada sidang Dewan Rakyat. Sementara itu, Razali turut mempersoalkan siasatan pihak berkuasa berhubung laporan polis yang telah dibuat berkait usaha berterusan pihak tertentu berterusan mengugut dan menawarkan sogokan kepada ahli parlimen pembangkang. Tambahan nilai e-dompet RM100 di bawah program e-Madani kepada semua rakyat Malaysia berumur 21 tahun dan ke atas dan berpendapatan kurang daripada RM100,000 setahun boleh ditebus mulai Isnin depan 4 Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini akan memberi manfaat kepada 10 juta orang dan melibatkan kos RM1 bilion. Beliau berkata tempoh penebusan adalah sehingga 20 Februari 2024. 4 penyedia e-dompet akan terlibat dalam program itu walaupun Datuk Seri Anwar tidak menyebut namanya. Datuk Seri Anwar membuat pengumuman itu semasa membentangkan bajet 2024 untuk bacaan kali kedua di Dewan Negara hari ini. Sementara itu, permohonan rebat sehingga 2,400 untuk membeli motosikal elektrik juga akan dibuka pada Disember. Ini adalah untuk mereka yang berpendapatan kurang daripada RM120,000 sebulan dan merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk menggalakkan pemandu beralih daripada bahan api fosil. Bajet 2024 telah diluluskan oleh Dewan Rakyat pada Isnin dengan undi suara. Bajet itu kini akan dibahaskan oleh Dewan Negara dan ia juga dijangka lulus dengan mudah. Muhammad Sabu menyerahkan kepada perwakilan dan anggota jawatan kuasa tertinggi untuk menentukan sama ada beliau kekal menjadi Ketua Parti Amanah atau sebaliknya. Presiden Amanah itu berkata, seseorang ahli dibenarkan menjadi presiden hanya selama 3 penggal berturut-turut. Katanya ia terserah kepada musyawarah dalam kalangan 27 ahli jawatan kuasa pimpinan nasional untuk menentukan siapa patut dilantik sebagai presiden. Berbeza dengan kebanyakan parti, Amanah tidak mengamalkan pemilihan jawatan utama dari peringkat tertinggi hingga ke akar umbi melalui undian langsung. Sebaliknya, perwakilan hanya memilih sejumlah calon bagi peringkat nasional, 27 orang dan kemudian berbincang untuk mengenal pasti siapakah antara mereka sesuai dilantik menjadi ketua serta jawatan lain. Amanah dijadual mengadakan konvensyen nasional pada 23 dan 24 Disember ini di Klang, Selangor. Untuk rekod, Muhammad menjadi presiden sejak parti itu ditubuhkan secara rasmi pada 2015 ekoran krisis dalaman PAS yang menyaksikan beliau serta sejumlah tokoh sederhana diketepikan dari parti berkenaan. Ahli Parlimen Bentong Yang Shufra Othman berkata beliau adalah bukti hidup DAP bukanlah sebuah parti resis dan anti-Islam seperti didakwa pembangkang. Naib wanita DAP yang lebih mesra dengan panggilan Rara itu berkata,
Sepanjang 10 tahun bersama parti itu, beliau tetap masih seorang Muslimah Melayu dan bertudung walaupun berada di dalam parti yang didakwa kononnya sebuah parti komunis, pengkhianat dan resis. Beliau berkata demikian ketika menjadi panel dalam bicara titik persamaan dalam memperkukuh perpaduan sempena kempen pilihan raya kecil Kemaman di Cukai semalam. PRK itu yang ditetapkan hari mengundi Sabtu ini menyaksikan calon Barisan Nasional Tan Sri Jeneral Raja Muhammad Affandi Raja Muhammad Noor berdepan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang mewakili PAS. Justru beliau yang juga ahli jawatan kuasa tertinggi DAP memohon para pengundi membuat pilihan yang bijak dengan menolak politik resis dan yang bermain dengan sentimen agama. Sementara itu, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang turut menjadi panel dalam program itu memberi jaminan bahawa kerajaan perpaduan yang terbentuk dengan kerjasama antara lain parti DAP ini tidak akan berkompromi terhadap segala perkara yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah Session Kuala Lumpur akan terus menyimpan pasport bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang berdepan 3 pertuduhan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Mahkamah Jenayah pagi ini menolak tawaran ahli Parlimen Paguh itu untuk mendapatkan semula pasportnya secara kekal bagi tujuan percutian keluarga di London dan pemeriksaan kesihatan di Singapura pada akhir tahun ini. Namun, kata Hakim Azura Alwi, pengerusi Perikatan Nasional itu, masih mempunyai hak untuk memfailkan pemulangan sementara pasportnya bagi tujuan tersebut tertakluk kepada kelulusan mahkamah. Susulan pengujahan lisan ringkas oleh Peguam Muhyiddin, K. Kumarendran dan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib, Azura kemudian membenarkan pelepasan sementara pasport tertuduh mulai hari ini hingga 15 Januari tahun depan. Semasa prosiding mahkamah terbuka hari ini, Azura berkata Muhyiddin perlu mengemukakan alasan yang lebih konkret untuk meminda syarat jaminan RM2 juta yang dikenakan daripada hanya memetik keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya. Azura berkata ini lebih-lebih lagi apabila alasan yang disebut oleh Muhyiddin bagi mendapatkan semula pasportnya secara kekal adalah untuk percutian keluarga dan tujuan perubatan yang tertuduh boleh lakukan dengan memohon pemulangan sementara dokumen perjalanan tersebut. Hakim juga menegaskan bahawa Muhyiddin masih mempunyai 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan usaha tertuduh untuk membatalkan 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu masih belum didengar olehnya. Azura kemudiannya membenarkan permohonan Kumarendran untuk mendapatkan pasport Muhyiddin secara sementara memandangkan tiada bantahan daripada Akram. Kumarendran seterusnya memaklumkan mahkamah bahawa Muhyiddin akan memperbaharui pasportnya hari ini dengan penerbangan yang dirancang dari Malaysia ke Dubai pada 15 Disember, Dubai ke London pada 21 Disember, London ke Dubai pada 10 Januari tahun depan dan kemudian Dubai ke Malaysia pada 11 Januari. Pasport itu akan dikembalikan ke mahkamah pada 15 Januari. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Aqilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.